Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pertama sekali saya ingin mohon maaf kalau ada bunyi anjing-anjing ke apa. Sebab rumah saya dekat dengan jalan. Jadi ada tepi-tepi jalan ada anjing lah sedang menyala. Jadi mau tidak mau ada bunyi anjing. Jadi minta maaf lah ya. Minta maaf. Tapi saya fikir kamu boleh dengar suara saya dengan baik juga. Sebelum saya teruskan, saya ingin mohon bantuan kepada anda semua untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kerana impian kita supaya channel ini boleh menjadi besar, boleh menjadi suara bagi rakyat. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, dalam kabinet terbaru Anwar Ibrahim diumumkan timbalan menteri yang baru saja diumumkan. Rupa-rupanya ada perkara yang amat mengejutkan yang tidak disangka yang berlaku di sebalik pelantikan timbalan menteri di dalam kabinet Anwar Ibrahim ini. Rupa-rupanya 5 timbalan menteri didakwa. Ini hanya dakwaan. Perlu nanti kita dengar sama ada orang buat respon tentang perkara ini. Tetapi dakwaan menyatakan 5 timbalan menteri, ahli keluarga, tokoh politik utama. Jadi pertama sekali saya mau tanya, kalaulah dia ada 5 timbalan menteri itu ada kaitan dengan ahli politik utama, ada masalah kah? Ada masalah kah? Kalau memang dia betul-betul layak, ada masalah kah? Kecuali kalau itu tentang wang, kecuali tentang kronisme, kecuali tentang penyalahgunaan wang, kuasa dan sebagainya, mungkin ada masalah. Sebab itu tidak memerlukan kebolehan. Yang penting boleh berjalan wang, macam begitulah. Tapi yang ini saya mau tanya saja. Ada masalah kah kalau ahli keluarga, tokoh politik utama dilantik? Ada masalah kah kalau dia memang berkelayakan? Dengan syarat, jangan salah faham ya, saya tanya punya persoalan itu. Dengan syarat dia berkelayakan. Walaupun anak kepada menteri kah, anak kepada sesiapa, kalau tidak layak, tetap tidak layak. Tetapi walaupun dia macam mana pun kaitan keluarga, kalau memang layak, saya fikir patut dan tidak ada masalah. Ini sebagai jadikan isu sejak Timbalan Menteri Pentadbiran Anwar Ibrahim telah mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah di Istana Negara Kuala Lumpur. Pasukan ini adalah gabungan muka baru dan berpengalaman, dan segelintir daripada mereka pula mempunyai pertalian keluarga dengan tokoh politik utama negara. Antaranya ialah Timbalan Menteri Pendidikan iaitu Lim Hui Ying. Ahli parlimen kali pertama yang mewakili kawasan Tanjung itu merupakan anak kepada Lim Kit Siang dan adik kepada Lim Guan Eng. Itu kebetulan saja. Saya fikir begitulah. Tapi iyalah, mana-mana parti politik pun pasti bising lah kalau ada begini. Tapi persoalannya senang. Kalau memang dia itu ada kredibiliti dan memang ada kelayakan, apa masalahnya pula? Apa masalahnya? Cuma masalah dia kalau itu adalah lantikan yang tidak layak. Kalau layak tidak masalah bah. Lagipun Lim Kit Siang, Lim Guan Eng tidak bah, tiada dalam senarai. Jadi apa masalah? Abangnya adalah Guan Eng, iaitu pengerusi DAP dan pernah berkhidmat sebagai Menteri Kewangan dalam pentadbiran PH sebelum ini. Dia tidak diberikan jawatan kabinet kali ini. Sekarang Lim Kit Siang pun dia dalam kabinet, Lim Guan Eng pun dia dalam kabinet. Apa salahnya adik dia dalam kabinet? Kecuali lah kalau Lim Kit Siang dalam kabinet, Lim Guan Eng dalam kabinet, lepas itu dia punya adik Lim Hui Ying pun dalam kabinet, itu masalah. Tapi kalau tiada, apa masalahnya pula? Abangnya iaitu Guan Eng ialah pengerusi DAP, ya itu sudah baca tadi. Seorang lagi timbalan menteri daripada DAP pula iaitu Ramkal Parsing, Reformasi dan Undang-Undang dan Institusi, merupakan adik kepada timbalan pengerusi DAP Gobind Singh Dio. Aku setuju yang ini. Sebab kenapa?
Diorang ini memang betul-betul berkelayakan. Ram Kalpar Singh itu siapa yang tidak kenal? Robin Singh Dio pun siapa yang tidak kenal? Kedua-duanya memang tentang undang-undang memang dorang bagus lah. Jadi apa masalah? Kalau memang bagus, saya pikir tidak masalah untuk dilantik. Ram Kalpar merupakan juru kempen utama pembaruan undang-undang semasa dia menjadi ahli parlimen Bukit Gelogor. Abangnya Gobin telah menolak jawatan menteri atas sebab yang tidak dinyatakan. Tetapi menafikan ia berpunca kerana dia enggan bekerjasama dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Timbalan Menteri Ekonomi iaitu Hanifah Hajar Taib pula merupakan anak kepada Gubernur Sarawak dan bekas Ketua Menteri Sarawak Taib Mahmud. Ya, jadi tuan-tuan, ini kali ketiga Hanifah memegang jawatan Timbalan Menteri. Terdahulu dia pernah berkhidmat sebagai Timbalan Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. Okey. Jadi saya fikir untuk yang ini, untuk Hanifah Hajar Taib pula, ada sebab kenapa Anwar Ibrahim melantik dia. Salah satunya adalah dia memang layak. Keduanya, apa masalah kalau dia lantik anak kepada Gubernur Sarawak? Ini yang akan dapat menguatkan hubungan di antara Sarawak dan juga Kerajaan Persekutuan. Ini satu strategi yang amat baik. Selagi pelantikan itu adalah pelantikan mengikut undang-undang, pelantikan berlunaskan kepada perlembagaan, pelantikan yang kelayakan dan pelantikan bukan kerana minta sokongan untuk dapat undi. Yang penting dia bukan rasuah. Tetapi kalau lantikan itu memang untuk kerana ada kelayakan, what is the problem? Okey, ketika memegang jawatan itu, Hanifah telah berulang kali mempertahankan keputusan Putrajaya untuk tidak mendedahkan laporan jawatan kuasa kabinet mengenai pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, Timbalan Menteri Sains dan Teknologi iaitu Arthur Joseph Kurup pula adalah anak kepada ahli politik veteran Sabah iaitu Joseph Kurup dan pewaris kepada jawatan Presiden PBRS. Okey. Jadi pun apa masalah juga, bukan Joseph Kurup ada dalam kabinet pun. Okey, dalam pada itu Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Muhammad Yusuf Abdal ialah adik kepada Presiden warisan Syafi Abdal. Semua saya rasa memang layaklah, okeylah. Syafi Abdal tidak dilantik dalam kabinet, kemudian adik dia dilantik dalam kabinet, okeylah sebagai menghargai, sebagai menghargai. Jadi kalau memang ini Muhammad Yusuf Abdal ini memang ada kelayakan, ada kredibiliti, boleh buat kerja, tiada masalah untuk dia lantik sebagai Timbalan Menteri. Yang penting tidak ada konflik of interest. Terbukti di dalam kabinet itu tidak ada abang kah, kakak kah, adik kah, bapa kah, tidak. Kalau dia seorang lah. Jadi saya fikir semuanya dalam keadaan yang baik. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.